Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada Anda semua di channel ini, Currents via MY, channel yang akan terus mengkupas isu-isu politik tanah air tanpa tapis, tanpa pilih bulu, dan yang penting bersama Anda, rakyat biasa yang ingin tahu apa sebenarnya berlaku di sebalik tabir kuasa. Pada video kali ini kita ingin sembang ataupun kita ingin ulaskan satu isu yang sedang menjadi bualan hangat di dalam PKR. Bukan sekadar rungutan kecil dalam kalangan ahli parti, tetapi satu aduan rasmi yang telah dibawa terus ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun ROS. Kita tidak akan tinggalkan satu fakta pun, malah kita akan gali lebih dalam, dan di penghujung video nanti saya akan lontarkan beberapa persoalan panas dan kontroversi yang mungkin akan buat Anda termenung panjang. Jadi jangan kemana-mana, jom kita mulakan. Baru-baru ini seorang bekas ahli parlimen dari PKR yaitu Muhammad Imran Abdul Hamid yang pernah mewakili Parlimen Lumut dan juga bekas senator Dewan Negara telah membuat satu langkah yang berani. Beliau menyerahkan aduan rasmi kepada ROS pada 29 Mei yang lalu mendesak agar semua keputusan pemilihan PKR di pelbagai peringkat dibatalkan. Menurut beliau, proses pemilihan kali ini yang dijalankan secara e-undi terlalu banyak menimbulkan persoalan. Dan bukan sekadar beliau seorang sahaja yang tidak puas hati, tetapi katanya ada 190 aduan lain dari seluruh Malaysia. Kawan-kawan, itu bukanlah angka yang sedikit, 190. Kalau ini bukan masalah yang serius, saya pun tidak tahu apa nak cakap lagi. Baiklah, mari kita teruskan. Seterusnya, Imran dengan lantang mendesak agar pemilihan semula dijalankan, tetapi kali ini menggunakan kaedah tradisional, yaitu satu anggota, satu undi secara fisikal. Beliau turut mencadangkan agar keputusan diumumkan secara waktu sebenar ataupun real time dan dipaparkan terus di layar gergasi dengan gambar calon-calon yang bertanding. Nah, bukan main detail lagi cadangan dia. Maknanya dia sudah betul-betul kecewa dengan sistem e-undi sekarang. Dan bila kita dengar istilah badan tanpa kepala yang digunakan beliau untuk menggambarkan keputusan pemilihan, kita tahu ini bukanlah satu kenyataan yang kosong. Di dalam konteks ini maksudnya ada cabang di mana seluruh jawatan kuasa menang, tetapi ketua cabang pula kalah. Nah, kamu rasa adakah itu logik atau tidak? Untuk lebih jelas antara pemimpin PKR yang terkena tempias daripada fenomena pelik ini termasuklah Gan Ailing di Kangar, Muhammad Bakhtiar Wancik di Balik Pulau, Muhammad Kamri Kamarudin di Ampang, Chua Wei Kiat di Selayang, Rodziah Ismail di Shah Alam, dan Jini Lim di Alor Gajah. Ada juga tokoh-tokoh lain yang lebih dikenali seperti Timbalan Menteri Peralihan Tenaga Akmal Nasrullah dari Johor Bahru serta Lee Chian Chung dan Kesavan Subramaniam. Semuanya mengemukakan bantahan rasmi kepada jawatan kuasa pemilihan parti JPP. Tetapi yang peliknya pada 5 Mei, Setiausaha Agung PKR Fuzia Saleh mengumumkan bahwa Majlis Pimpinan Pusat PKR telah pun menerima keputusan pemilihan di semua cabang, termasuklah yang dipertikaikan. Soalan yang muncul, bagaimana keputusan itu dibuat? Siapa yang buat keputusan? Dan berdasarkan apa? Tetapi malangnya tiada penjelasan, tiada juga justifikasi, dan semuanya disenyapkan begitu saja. Dan lebih menyedihkan lagi, Presiden PKR sendiri yang juga Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, langsung tidak memberikan sebarang kenyataan ataupun perhatian terhadap semua aduan dan rungutan ahli-ahli di peringkat akar umbi. Nah, macam mana itu? Bukankah suara akar umbi sepatutnya menjadi keutamaan dalam parti yang katanya memperjuangkan keadilan? Imran juga menyebut bahwa tokoh-tokoh penting seperti Rafizi Ramli, Nik Nazmi, dan Akmal Nasrullah
boleh dijadikan saksi kepada Ross jika siasatan lanjut dijalankan. Ini bukanlah tuduhan yang ringan. Bila nama-nama besar dalam parti disebut secara terbuka, yang memberikan gambaran betapa seriusnya ketidaktentuan yang berlaku. Tapi adakah ROS ataupun Ross akan benar-benar bertindak? Atau ini akan menjadi satu lagi case yang hanya akan tenggelam dalam laporan media dan lalu dilupakan begitu saja? Kita juga tidak boleh abaikan fakta bahwa sistem e-undi PKR ini telah diaudit oleh syarikat bebas dari luar, yaitu Yinwo Technology. Mereka menjalankan audit keseluruhan termasuklah aspek keselamatan, protokol, operasi sistem eKYC, aplikasi pengundian, serta sistem blockchain yang digunakan. Hasil audit menyatakan bahwa sistem berfungsi dengan baik secara umum, walaupun ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Dan tiada bukti kukuh yang berlaku salah laku ataupun manipulasi undi. Tapi inilah persoalannya. Kalau sistem itu bagus sangat, mengapa wujudnya 190 aduan dari pelbagai cabang seluruh Malaysia? Adakah ini menunjukkan jurang besar antara laporan teknikal dan realiti politik sebenar di lapangan? Kita juga perlu ingat bahwa ini bukanlah kali pertama PKR menghadapi isu dalam pemilihan parti. Kalau Anda ingat, semasa pemilihan tahun 2018, waktu Rafizi Ramli dan Azmin Ali bertarung untuk jawatan timbalan presiden, pelbagai insiden pun berlaku. Ada tuduhan pengundi hantu, manipulasi e-undi, kelewatan keputusan, malah berlaku kekecohan di beberapa pusat pemilihan. Jadi apakah bezanya kali ini? Atau adakah ini sebenarnya modus operandi yang berulang untuk mengekang tokoh-tokoh yang mungkin tidak sehaluan dengan kem kepimpinan tertinggi? Dan kita tanya dan terus teranglah, adakah keputusan kali ini sebenarnya dirancang untuk menapis pemimpin-pemimpin tertentu? Adakah ini isyarat bahwa PKR semakin mengikut jejak langkah parti-parti lain, lebih mementingkan hierarki kuasa daripada suara rakyat di bawah? Atau lebih tepat lagi, adakah proses ini digunakan untuk memastikan hanya mereka yang sekepala dengan presiden dan timbalan presiden akan bertahan dalam struktur parti? Baiklah, persoalannya sekarang, patutkah ROS campur tangan dalam urusan pemilihan parti politik yang berada dalam kerajaan? Kalau ROS berani bertindak terhadap parti-parti pembangkang atau NGO biasa, mengapa tidak dalam kes PKR ini? Adakah ini tanda awal kepada keretakan dalaman PKR menjelang PRU 16 nanti? Atau adakah ini sekadar drama dalaman yang akan ditutup begitu sahaja oleh kuasa politik yang lebih besar? Saya ingin dengar pandangan Anda semua. Adakah pemilihan ini sah atau penuh manipulasi? Adakah wujudnya deep state dalam parti reformasi yang kononnya menolak politik lama? Dan adakah ahli-ahli biasa PKR akan terus diam ataupun mula bangkit menuntut keadilan dalam parti yang menggunakan nama keadilan itu sendiri? Baiklah, jangan lupa tinggalkan komen Anda di bawah kalau Anda rasa isu ini penting dan patut dibincangkan lebih luas. Tolong tekan butang like, share video ini, dan pastikan Anda subscribe kepada channel ini Currents via MY, sebab di sini kita tidak sekadar melaporkan berita, kita persoalkan apa yang orang lain takut ingin sentuh. Baiklah, sampai jumpa lagi di dalam video seterusnya. Ingat, tanya soalan yang betul, karena dari soalan itulah kebenaran akan terbongkar. Sekian saja, salam sejahtera semua, terima kasih.